tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini kita dikejutkan sekali lagi berkaitan dengan rombakan rombakan kabinet di dalam kerajaan perpaduan. Mungkin ada yang terus menimbulkan pertanyaan, siapa yang dipecat, siapa menteri yang digugurkan, dan siapa menteri yang digantikan. Saudara-saudara, mungkin ramai yang menanti-nantikan. Namun sudah pasti di mata rakyat Malaysia, penyokong-penyokong kerajaan, khususnya penyokong Anwar Ibrahim, yang mahu Anwar untuk menggantikan menteri yang mereka tak suka, dan mereka juga mahu menteri yang menjadi favorite mereka untuk diangkat menjadi menteri. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menteri-menteri di dalam kabinet hari ini yang terdiri daripada UMNO, PKR, dan juga semua kepimpinan kerajaan, yaitu kerajaan PHBN. Mungkin ada yang sampai kata pecat menteri UMNO, pecat menteri PKR, pecat menteri Barisan Nasional. Namun saudara-saudara, Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan, beliau sudah membuat pengakuan tidak mendengar apa-apa lagi berkaitan dengan rombakan ini. Jadi mungkin ini hanyalah kabar angin. Namun saudara-saudara, satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 15 Ogos. Didakwa bakal dilantik Menteri Ekonomi gantikan Rafizi. Apa kata Aminuddin? Wow, yaitu Menteri Besar Negeri 9. Saudara-saudara, menurut Anda, adakah Menteri Besar Negeri 9 layak untuk menggantikan Rafizi? Persoalan seterusnya, kalau Rafizi Ramli dipecat ataupun digugurkan ataupun digantikan dengan Aminuddin, adakah Rafizi terus digugurkan begitu saja ataupun beliau menukar ke dalam kementerian yang lain, ditukar, reshuffle, dan Rafizi Ramli menjadi menteri bagi platform yang lain? Itu menjadi persoalannya. Namun saudara-saudara, ada juga gesaan sebelum ini, bahkan di kalangan rakyat Malaysia, netizen juga ada membuat persoalan ataupun mungkin gesaan. Mereka kata Saifuddin pun layak dipecat, Zaid Hamidi pun layak dipecat, Mat Sabu. Namun mungkin itu hanya komen daripada pembangkang, penyokong pembangkang. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan rombakan kabinet, Anwar Ibrahim tidak pernah umum pun nak pecat menteri UMNO, nak pecat menteri dalam PKR ataupun PH. Namun ini satu perkongsian daripada Harapan Daily yang bagi saya pasti menimbulkan banyak persoalan. Didakwa bakal dilantik Menteri Ekonomi gantikan Rafizi. Apa kata Aminuddin? Adakah selepas ini Menteri Besar Negeri 9 akan dilantik menjadi Menteri Ekonomi? Segala-galanya boleh berlaku. Namun persoalannya, bila dan adakah perkara ini akan berlaku sebelum PRU16 ataupun selepas PRU16? Kita nantikan saja. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ada mengumumkan berita baik berkaitan dengan ekonomi dan berkaitan dengan beberapa perkara baik. Contohnya berkaitan dengan isu hutang negara. Baru-baru ini PMX telah membuat satu berita gembira. Namun saudara-saudara, yang ini satu lagi kemenangan baru Anwar Ibrahim, dan ini pasti melumpuhkan, mematahkan dan mematikan semua cakap-cakap daripada kepimpinan yang memusuhi Anwar Ibrahim, yang cuba untuk jatuhkan Anwar, yang cuba untuk memfitnah Anwar, cuba untuk menumbangkan Anwar. Sudah pasti ada kenyataan kita dengar di media sosial agar Anwar ditumbangkan. Mahu Anwar letak jawatan. Namun saudara-saudara, Anwar Ibrahim sebagai PMX hari ini
tidak melakukan sesuatu keputusan itu dengan suka hati, dengan tanpa memikir panjang. Dan pada akhirnya ini salah satu perkara yang membuahkan hasil dan pasti menjadi kemenangan baharu Anwar Ibrahim. Membuatkan Anwar semakin kebal. Satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 14 Ogos. Selepas JP Morgan, Goldman Sachs pula naik taraf pasaran saham Malaysia. Sebelum ini JP Morgan dilapor telah meningkatkan penarafan Malaysia kepada neutral selepas hampir 6 tahun negara berada pada tahap underweight susulan langkah berani kerajaan dalam membangunkan ekonomi. Saudara-saudara, sebelum ini ada pihak daripada kepimpinan pembangkang yang kata Anwar ini tak pandai dalam perdagangan, yang kata Anwar ini tak layak jadi PM. Ada yang kata sampai Malaysia ini akan hancur sekiranya Anwar jadi PM. Tapi kita dapat lihat ini bukan kehancuran, tapi ini kemenangan. Terbaru analisis oleh Goldman Sachs pula menyebut bahawa suasana pelabur terhadap Malaysia telah bertambah baik kini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri. Dengarkan ini saudara-saudara. Sekaligus membawa kestabilan politik. Kestabilan politik yang paling penting. Sudah pasti ada yang di luar sana. Mungkin rasa-rasanya lah. Termasuk seteru politik Anwar, yaitu Mahathir, mungkin Muhyiddin, Adi Awang dan siapa-siapalah pemimpin daripada pembangkang yang pernah mengeluarkan kenyataan agar Anwar Ibrahim dijatuhkan, tak layak jadi PM dan sebagainya. Tapi lihat, ini bukannya satu keburukan tapi berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Menurut laporan utusan Malaysia, berikutan itu Goldman Sachs telah menaik taraf pasaran saham Malaysia kepada wajaran sama, iaitu equal weight, berikutan sifat defensif pasaran tempatan apabila melibatkan kejutan luaran. Ekonomi Malaysia yang semakin teguh dan mata wang yang lebih kukuh juga meningkatkan keyakinan terhadap aset tempatan. Kata analisis itu, selain menyebut Singapura telah diturun taraf sebagai underweight. Pakar strategi CGS CIMB Chehan Pereira berkata, warga asing adalah penjual bersih saham Malaysia dalam 8 daripada 10 tahun lalu apabila skandal 1MDB dan pertukaran pemimpin menimbulkan kebimbangan mengenai ketidakstabilan politik. Mereka telah menjual saham bernilai AS 68 juta bulan ini. Kami melihat ini sebagai peluang belian yang jarang berlaku dalam saham Malaysia. Utusan Malaysia melaporkan saham-saham di Asia menyaksikan penjualan bersejarah pada Isnin minggu lalu disebabkan kebimbangan terhadap kemelesetan AS dan saham-saham berteknologi tinggi. Keadaan itu yang lebih ketara daripada yang dilihat di AS dan Eropah telah memaksa pelabur untuk menilai semula penglibatan mereka. Adakah ini satu perkara yang hanya Anwar Ibrahim mampu boleh buat dibandingkan dengan PM-PM yang lain, contohnya Muhyiddin dan Mahathir. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini Anwar Ibrahim layak untuk terus menjadi PM sehingga 10-20 tahun lagi? Makna kata selamat tinggal Mahathir dan selamat tinggal Muhyiddin kalau perkara ini benar. Jadi saudara-saudara, ini satu kredit baru untuk kerajaan perpaduan dan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa komen Anda?